Menarik hari ini, laporan polis Anwar Ibrahim terhadap Daim Zainuddin kini tersebar semula. Sekali lagi munculnya akaun Facebook palsu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah. PJK Pimpinan Amanah melantik semula Muhammad Sabu sebagai Presiden Parti. Parti Solidariti Tanah Airku dan Parti Bersatu Sabah tidak mahu terburu-buru bergabung. Penganalisis sifatkan tindakan menyita aset Tun Daim Zainuddin sebagai usaha mematikan langkah penggerak menukar kerajaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari Selasa 26 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, laporan polis yang dibuat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 30 Julai 1999 terhadap bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin kini tersebar semula. Datuk Seri Anwar ketika itu mendedahkan bahawa Daim menerima wang tunai dan saham berjumlah ratusan juta ringgit tetapi tidak dikenakan tindakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurutnya, Mahathir malah terus melindungi rasuah besar yang dilakukan oleh Daim sejak menjadi Menteri Keuangan. Menerusi laporan polis dengan rujukan 20455/99 itu, Datuk Seri Anwar berkata beliau turut melampirkan dokumen sah bagi membuktikan rasuah tersebut. Bukti itu jelas Datuk Seri Anwar adalah 3 pucuk surat yang masing-masing ditulis oleh tokoh korporat iaitu bekas pengerusi eksekutif Renong Berhad, Tan Sri Halim Saad, bekas pengerusi eksekutif Malaysia Airlines Berhad dan bekas CEO Malayan Banking Berhad, Tan Sri Wan Azmi Wan Hamzah. Datuk Seri Anwar yang ketika itu telah 10 bulan dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia berkata, Halim dalam surat pada 30 April 1990 menyatakan sebagai pemegang amanah sebanyak 52,208,500 saham Faber Merlin Berhad dan 130 juta saham Renong Berhad bagi pihak Daim. Jelasnya, Halim mengesahkan bahawa nilai saham itu dipegang menurut arahan Daim atau penama jutawan berkenaan. Sehubungan itu, Datuk Seri Anwar menyifatkan jumlah itu tentunya sebahagian kecil daripada perolehan Daim yang juga bertindak bagi pihak Dr. Mahathir. Dakwa Datuk Seri Anwar, beliau menerima maklumat bahawa sebahagian besar wang tersebut adalah hasil pengagihan saham Resorts World, syarikat perjudian yang disenaraikan atas kelulusan Tun Daim sejurus sebelum meninggalkan Kementerian Keuangan pada tahun 1991 dahulu. Untuk rekod, Mahathir memilih Daim sebagai Menteri Keuangan pada 14 Julai 1984 dan meletak jawatan pada 15 Mac 1991. Daim pada Oktober 2021, Daim antara nama yang didedahkan dalam Pandora Papers iaitu laporan mengenai penyimpanan harta di luar negara berjumlah ratusan bilion ringgit. Sekali lagi, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menjadi mangsa pihak tidak bertanggungjawab. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam memaklumkan akaun Facebook yang menggunakan gambar profilnya dengan nama Haji Fadilah Yusof adalah palsu. Akaun itu adalah akaun Facebook palsu yang direka oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, kata Fadilah menerusi hantaran ringkas di Facebook rasminya. Menurut hantaran Ahli Parlimen Petra Jaya itu, beliau memohon semua pihak agar mengabaikan mesej-mesej yang dihantar. Fadilah yang juga naib yang di-Pertua Kanan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu berkata, aduan telah dibuat kepada pihak Facebook untuk tindakan selanjutnya. Barisan Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Nasional Amanah yang baru memutuskan untuk melantik semula Muhammad Sabu sebagai Presiden Parti itu. Sementara itu, bekas Menteri Mujahid Yusof dilantik sebagai timbalannya. Mujahid menggantikan Allahyarham Salahuddin Ayub yang meninggal dunia pada Julai lalu. 3 naib presiden yang dilantik adalah Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad, bekas Ahli Parlimen Kota Raja Dr. Siti Mariah Mahmud dan Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Siti Mariah dan Adli merupakan penyandang naib presiden itu, manakala Dr. Zulkifli adalah ahli jawatan kuasa pimpinan nasional ketika penggal sebelumnya.
Mujahid dalam ucapannya selepas dilantik sebagai naib presiden menegaskan tanggungjawab utama beliau bersama presidennya Muhammad Sabu adalah untuk membawa amanah ke barisan depan politik. Sementara itu, Muhammad Sabu pula berkata bahawa beliau maklum tidak pernah menjadi pilihan paling popular dalam kalangan perwakilan. Namun, perbincangan antara ahli jawatan kuasa telah membawa kepada pelantikannya sebagai presiden untuk penggal ketiga yang juga terakhir. Beliau juga mengingatkan ahli parti agar melantik presiden baru sebelum PRU 16 diadakan selewat-lewatnya tahun 2028. Dalam pemilihan Parti Amanah kemarin, Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad meraih undi tertinggi dengan 900 undi perwakilan, lebih satu undi daripada bekas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad yang meraih 899 undi. Penyandang Presiden Amanah Muhammad Sabu pula di tempat ke-8 dengan 613 undi. Bagi memastikan dilaksana secara teratur serta mencapai objektif memperkukuh perjuangan membela rakyat, Parti Solidariti Tanah Airku dan Parti Bersatu Sabah tidak mahu terburu-buru dalam menggabungkan kedua-dua parti berkenaan. Menurut Presiden STAR, Jeffrey Kitingan, kedua parti itu kini melihat kepada mengadakan program bersama yang mampu membantu rakyat Sabah. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri Satu berkata, kerjasama sedemikian penting bagi memastikan masa, wang dan tenaga PBS dan STAR tidak dibazirkan dengan pertelingkahan. Sebaliknya disalurkan untuk membina kekuatan kedua-dua parti itu selain memperkukuh gabungan rakyat Sabah. Sementara itu, Timbalan Presiden PBS Jahid Jahim berkata, terdapat keinginan dalam kalangan pemimpin serta ahli untuk melihat kedua-dua pihak bekerjasama dengan lebih rapat dan PBS menyambut hasrat tersebut dengan langkah yang sesuai. Terdahulu, Setiausaha Agung PBS, Julita Majunki dan Setiausaha Agung STAR, Edward Linggu dalam kenyataan bersama memaklumkan kedua-dua pihak dijangka menandatangani memorandum kerjasama sebelum Tahun Baharu Cina 2024. Pada tahun 2020 yang lalu, langkah Sheraton menyaksikan peristiwa pertukaran pemerintahan Kerajaan Persekutuan tanpa melalui proses pilihan raya sejak penubuhan Persekutuan Malaysia pada 1963. Menurut penganalisis politik Mustafa Kamal Abdul Rahman, lazimnya sejak pilihan raya umum pertama pada 1959 hingga PRU 14 pada 2018, perubahan tampuk pemerintahan Kerajaan Persekutuan sinonim melalui proses pilihan raya. Beliau berkata pertukaran kerajaan melalui cara undi tidak percaya terhadap pemimpin atau kehilangan majoriti sokongan ahli Dewan Perwakilan hanya terjadi di peringkat kerajaan negeri. Katanya Terengganu melalui pengalaman terawal bertukar kerajaan melalui undi tidak percaya kepada Menteri Besar Muhammad Daud Abdul Samad dari PAS berlaku pada penghujung 1961. Menurutnya lagi, Sabah merupakan negeri yang paling banyak melalui peristiwa bertukar kerajaan negeri melalui cara berkenaan. Dalam pada itu, katanya, situasi semasa digemparkan dengan spekulasi wujud isu kerajaan madani bakal tumbang. Perkara itu kini diperkatakan secara meluas dalam media sosial yang diulas lanjut oleh kebanyakan pemerhati politik tanah air. Tambahnya, dalam tempoh 2 minggu ini, kerajaan madani diasak dengan isu persempadanan semula kawasan parlimen, pilihan raya PBT dan keadaan ekonomi yang merudum. Tambah beliau, tindakan pemerintah menyerlahkan tahap kebimbangan mereka dengan sengaja mengalihkan perhatian rakyat melalui isu-isu kecil tetapi memberi kesan sensitiviti awam. Malah beliau tidak menolak kemungkinan sekiranya benar tindakan drastik menyita aset kepunyaan Tun Daim Zainuddin baru-baru ini adalah usaha menghalang dan mematikan langkah penggerak menukar kerajaan. Dua ahli Parlimen Pakatan Harapan membidas cadangan pengarah komunikasi amanah Khalid Samad agar gabungan itu menubuhkan syarikat media untuk menyaingi media Prima Berhad bagi melawan propaganda negatif. Hassan Karim daripada PKR berkata, syarikat media milik PH sukar ditubuhkan kerana setiap parti komponen mempunyai strategi media sendiri. Lebih baik bagi gabungan itu menumpukan kepada media sosial, terutamanya TikTok, untuk mencapai pengundi, kata ahli Parlimen Pasir Gudang itu. Katanya ahli Parlimen PH hanya perlu lebih celik media sosial. Beliau juga menjadikan PAS sebagai contoh yang mampu menambah kerusi parlimennya dengan hanya memanfaatkan media sosial tanpa syarikat media sendiri. Tambah beliau, walaupun UMNO mengawal media Prima,
parti itu masih gagal meraih sokongan pengundi yang dapat dilihat menerusi kekalahan besarnya pada dua PRU terdahulu serta PRN Ogos lepas. Ketika berucap pada Konvensyen Amanah Nasional Ahad lalu, Khalid Samad berkata PH memerlukan syarikat media sendiri agar dapat menambah baik komunikasi dengan rakyat. Sementara itu, Shahrizan Johan daripada DAP berkata, walaupun idea Khalid boleh diterokai, namun hanya adalah tidak realistik untuk bersaing dengan syarikat seperti Media Prima kerana kandungannya bukan semata-mata tertumpu pada penyebaran mesej kepada masyarakat tetapi juga termasuk hiburan. Shahrizan yang juga anak kepada wartawan veteran dan bekas pengerusi Media Prima Johan Jaafar berkata, berbanding menubuhkan syarikat media, lebih baik bagi PH untuk menumpukan pada penghasilan kandungan media sosial di platform seperti TikTok dan Instagram. Pendakwah bebas PU Azman atau Cik Man diarah membela diri terhadap dua tuduhan melakukan amang seksual terhadap seorang remaja oleh Mahkamah Session di sini hari ini. Hakim Mahkamah Session Syafira Muhammad Said membuat keputusan itu selepas mendapati pendakwaan membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh yang nama sebenarnya Azman Shah alias. Susulan keputusan itu, Azman Shah, 42 tahun, diberi 3 pilihan untuk membela diri iaitu memberi keterangan bersumpah dari kandang saksi, memberikan pernyataan tidak bersumpah daripada kandang tertuduh di mana beliau tidak boleh disoal balas atau memilih untuk berdiam diri. Dalam hal ini, mahkamah mesti meneruskan untuk mensabitkannya. Tertuduh kemudiannya memilih untuk memberikan keterangan bersumpah dari kandang saksi. Azman Shah menghadapi dua pertuduhan melakukan amang seksual terhadap seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di sebuah inap desa dekat kampung Sungai Udang, Klang, masing-masing pada 12.15 pagi dan 1 pagi pada 20 Februari dan 29 Jun 2022. Cik Man didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan sebat. Sekian untuk edisi hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.